Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini untuk PRK KKB Kuala Kubu Baru pada tepat 7.47 malam sebentar tadi. Secara tidak rasminya, Perikatan Nasional kalah teruk. Dijangkakan Perikatan Nasional disangkakan mampu memberikan tandingan ataupun mampu mengalahkan, kononnya mereka ialah juara, tetapi akhirnya mereka terkulai di PRN atau PRK Kuala Kubu Baru dengan majoriti yang cukup besar mereka kalah. Setakat ini telah dikira secara tidak rasmi, undi yang telah dikira ialah sebanyak 45% telah pun dikira. Tetapi Pakatan Harapan mendahului dengan jarak yang sangat besar dan boleh dijangka siapapun menangnya selepas 45% undi dikira. Ini tentunya memberikan kelebihan besar kepada Pakatan Harapan. Kita tunggulah nanti apa pula alasan yang mau dibuat. Dan yang paling menarik sekali ialah apa yang dijanjikan oleh PAS. Mereka kata kalau Pakatan Harapan menang, mereka akan filekan petition pilihan raya. Jadi, kita tunggulah nanti adakah PAS akan benar-benar membuat petition untuk membantah keputusan pilihan raya ini atau sebaliknya. Tapi harus diingat, sudah ada duluan di mana keputusan pilihan raya itu tidak boleh diputuskan oleh mahkamah, tetapi sebenarnya diputuskan oleh Mahkamah Pilihan Raya, Suruhanjaya Pilihan Raya, dan boleh ditolak juga sebenarnya petition itu. Jadi setakat ini secara tidak rasmi pukul 7.48 malam, Pakatan Harapan mendahului dengan undi sebanyak 10.080 undi, manakala Perikatan Nasional hanya mendapat 6.718 undi. Dengan itu, setakat ini Pakatan Harapan mendahului dengan lebih kurang 3.000 undi majoritinya. Jadi itu baru 45%. Selepas 50% undi dikira, boleh diketahui sudah sebenarnya secara tidak rasmi siapa pemenang atas pilihan raya Kuala Kubu Baru ini. Nampaknya kempen Perikatan Nasional kali ini tidaklah sehebat yang seperti disangkakan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini tidak rasmi daripada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru. Setakat jam 7.33 malam ini, keputusan mendahului Pakatan Harapan dengan kemenangan yang cukup besar, majoriti yang cukup besar, melebihi 2.000. Hari ini, sekarang ini, dilaporkan PH mendahului kiraan undi awal polis dan tentera. Pengundian untuk PRK Kuala Kubu Baru telah ditutup dan pengiraan undi sedang berjalan. Pilihan raya kecil ini menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara calon PH, Pang Sok Tau, Khairul Azhari South Perikatan Nasional, dan Hafiza Zainuddin PRM dan Nyau Ki Zen bebas. Tepat 7 malam sebentar tadi, menurut sumber DAP, peratus keluar mengundi hari ini dianggarkan sekitar 61,1% sahaja. Dengan peratusan keluar mengundi, pengundi Cina lebih tinggi daripada kadar keseluruhan, yaitu 63,9%. Sumber itu menyatakan peratus keluar mengundi untuk pengundi Melayu hanya 59,4%, manakala peratusan keluar mengundi pengundi India mencapai 56,4% dan peratusan keluar mengundi pengundi orang asli adalah 87,3%. Kuala Kubu Baru adalah kawasan pilihan raya campuran dengan pengundi Melayu membentuk 49,3% pengundi, dan China 30,6%, India 17,9%, dan lain-lain 2,1%. Di atas kertas, anggaran peratusan keluar mengundi nampaknya memihak kepada Pakatan Harapan yang mempunyai sokongan lebih kuat di kalangan bukan Melayu, manakala asas undi Perikatan Nasional adalah pengundi Melayu. Gerakan semalam menganggarkan sokongan Perikatan Nasional dalam kalangan pengundi Cina berada di bawah 5%. Pengundi bukan Melayu yang tidak berpuas hati dengan kerajaan nampaknya lebih cenderung untuk membantah dengan tidak mengundi dan bukannya mengalihkan undi mereka.
Dengan kira-kira 15% undi telah dikira, keputusan tidak rasmi menunjukkan PH mendahului dengan selesa. Sehingga jam 7 malam, calon PH telah memperoleh lebih 3.000 undi, manakala PN ketinggalan dengan hanya 1.200 undi. Kedua calon lain juga ketinggalan walaupun calon bebas kelihatan lebih baik sedikit berbanding calon PRM buat masa ini. Di Ampang Pecah Selangor, suasana bilik gerakan utama PH menjadi ceria setelah kiraan awal undi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH Pang Sotau mengatasi calon-calon lain dengan majoriti yang agak selesa. Para penyokong PH yang mula berkumpul di sini bersorak setiap kali nama PH disebut dengan kiraan undi. Sehingga 6.50 petang, Pang mendahului lebih 1.300 undi, majoriti dikira secara tidak rasmi. Setakat ini, saudara-saudara sekalian, secara langsung, anggaran 62% keluar mengundi telah pun dikatakan. Dan pada waktu ini, tepat pukul 7.37 malam, Perikatan Nasional kalah kepada Pakatan Harapan dengan undi. Pakatan Harapan mendapat undi 8.232, manakala Perikatan Nasional hanya dapat 4.705 undi. Ini menunjukkan bahawa calon Pakatan Harapan sedang memenangi pilihan raya. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita mulakan dengan ini pertama. Ilham Center meramalkan Pakatan Harapan akan menang di dalam pilihan raya PRK-KKB dengan alasan yang paling kukuh, yaitu tema agama dan tema kaum yang digunakan Perikatan Nasional selama ini dalam kempen mereka sudah tidak boleh pakai lagi atau tepu. Dan dengan kata lain, tema agama dan juga tema kaum yang sering dipakai juga oleh kempen PN telah kurang relevan atau tidak relevan di negeri Selangor, khususnya KKB, yang menyaksikan pecahan pengundi campuran yang besar. Hanya beberapa peratus membezakan orang Melayu, orang Cina dan orang India sebagai pengundi di sana. Oleh sebab itulah, Ilham Center merumuskan bahawa Pakatan Harapan akan menang dan mempunyai kelebihan. Dengan ramalan seperti itu, ada jangkaan bahawa PN mungkin akan berpecah selepas pilihan raya kecil PRK-KKB. Alasan pertama mengapa PN akan berpecah kerana sudah timbul bibit-bibit awal bermula pemecahan Perikatan Nasional. Pertama, dilihat paling ketara berbanding kempen-kempen pilihan raya kecil yang lain, jentera PAS kurang gairah, tidak seperti dalam pilihan-pilihan raya yang lain yang mana dimenangi oleh Perikatan Nasional. Mereka gairah, khususnya PAS, untuk menang, bahkan membantu jentera bersatu. Selain itu, kita tahu bersatu tidak mempunyai jentera yang kuat. Tulang belakang mereka sebenarnya adalah banyak bergantung kepada bantuan jentera dan juga ahli-ahli PAS. Oleh sebab itulah, kita lihat mungkin ini bibit pertama Perikatan Nasional akan berpecah kerana dapat dibezakan dengan ketara kegairahan PAS dalam kempen kali ini. Kurang berkampung dari negeri-negeri lain, kurang berkampung dalam kempen kali ini. Kedua, ciri kedua yang mungkin menyebabkan PN akan berpecah ialah apabila pencalonan baru-baru ini berlaku sedikit pergeseran. Tidaklah terlalu ketara perebutan kerusi antara Gerakan dan juga Parti Bersatu. Bersatu telah meletakkan calon mereka untuk kali ini, yaitu Khairul. Namun demikian, sebelum penamaan calon, kita pun tahu bahawa Gerakan yang merupakan salah satu komponen dalam Perikatan Nasional juga sebenarnya berkeinginan untuk meletakkan calon mereka di dalam pilihan raya kecil PRK-KKB tersebut, tetapi mereka gagal. Dan ada juga laporan mengatakan bahawa sebenarnya
PAS juga menghidu dan PAS juga mengintai kerusi tersebut untuk mereka meletakkan calon mereka untuk duduk di negeri yang kaya ini, yaitu Selangor. Jadi keduanya itu tadi ialah kegairahan PAS membantu yang sudah mula kendur kurang bermaya. Jadi maknanya, adakah itu juga adalah penentu kepada Perikatan Nasional akan berpecah selepas ini? Ciri yang ketiga, perkara yang ketiga yang mungkin akan menyebabkan Perikatan Nasional berpecah selepas KKB, pilihan raya kecil KKB ini ialah dilihat Anwar Ibrahim dengan General Perikatan Nasional yaitu Sanusi sudah berdamai. Maknanya, adakah pepatah kata yaitu tiada rakan kekal dan tiada musuh kekal akan tiba-tiba berlaku? Adakah PAS akan bersahabat pula dengan kerajaan perpaduan dan akan masuk pula di dalam kerajaan perpaduan? Menjadi persoalan kita ialah, adakah PAS tiba-tiba akan menyertai kerajaan perpaduan? Jangan Anda kata mustahil, kerana belum tentu yang mustahil itu tidak berlaku. Selalunya mustahil itu boleh berlaku. Jadi, itu pertama, Sanusi telah memohon maaf dan ini satu petanda bahawa mungkinkah Perikatan Nasional akan berpecah, PAS akan menyertai kerajaan perpaduan. Mungkinkah itu boleh berlaku? Tiada yang mustahil. Kalau Anda kata PAS tak boleh bersama dengan DAP, dahulu dalam Pakatan Rakyat, DAP dan PAS bersama dengan lama. Ketiga, dan yang seterusnya ialah apabila Anwar Ibrahim juga telah bersahabat dengan baik dengan kerajaan pimpinan PAS yang paling besar yaitu Kelantan dan Terengganu. Di Kelantan, Anwar Ibrahim kelihatan mesra dengan Menteri Besar Kelantan sehingga beliau telah pun meluluskan banyak projek di sana, terutamanya yang melibatkan Islam, yaitu lapangan terbang yang ada di Kelantan boleh terus ke Mekah. Ini satu berita baik untuk mereka. Yang seterusnya ialah Anwar Ibrahim juga telah mengadakan perjumpaan tertutup dengan Menteri Besar Terengganu yang dilihat oleh penganalisis politik sebagai satu langkah baru, satu muka surat baru, buku baru untuk dapat diperhatikan oleh para penganalisis politik dan pengikut-pengikut politik di Malaysia. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, ada banyak lagi yang boleh menyebabkan Perikatan Nasional berpecah. Antaranya lagi ialah keyakinan PAS untuk melihat Parti Bersatu kekal menjadi peneraju dalam Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin sekali lagi dikatakan akan menjadi calon calon Perdana Menteri kalau menang pilihan raya. Walhal PAS juga telah menamakan Menteri Besar Terengganu boleh menjadi Perdana Menteri kalau mereka menang. Jadi, semua itu bertitik tolak daripada kegagalan Bersatu mengawal ahli parlimen mereka sehingga 6 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Adakah dengan sokongan itu menunjukkan Bersatu hilang kawalan terhadap parti itu? Dan adakah itu juga telah membuatkan PAS melihat bahawa Bersatu sudah tidak mampu mengawal lagi parti tersebut? Sama-sama kita akan perhatikan mengenai kemelut antara PAS dan Bersatu ini. Kabarnya PAS berhasrat meletakkan calon juga di KKB, tetapi Bersatu tegas untuk meletakkan calon mereka. Padahal umum tahu Bersatu tiada jentera, tiada ahli seramai dan sehebat PAS. Dan ada juga mengatakan bahawa PAS adalah merupakan kenderaannya dan Bersatu sebenarnya hanyalah sebagai penumpang kepada PAS. Semalam dikatakan terbongkar kononnya di kumpulan WhatsApp PAS kawasan Hulu Selangor berang kerana calon Bersatu mendiamkan diri daripada menjawab isu pinjaman Along. Dari sumber yang lain turut memberitahu beberapa pimpinan sudah menunjukkan rasa tidak puas hati untuk terus mengikuti PAS, untuk mengikut Bersatu yang dianggap penumpang PAS dalam Perikatan Nasional. Minggu lepas juga, kata penulis di Harapan Daily, yaitu Mursi Abdullah, beliau berkata,
Saya duduk sekali dengan pimpinan kecil PAS yang beliau kenali sejak bersama dalam PR. Katanya, bersatu ini sebenarnya bersama PAS pun tidak menambah, tidak bersama PAS pun tidak mengurang. Saya pun tambah gula dan garam. Benar, tanpa PAS tiada satu pun kerusi bersatu akan menang. Tanpa PAS siapalah bersatu, kata beliau. Beliau yakin pimpinan bersatu dapat menghidu PAS semakin dingin dengan mereka. Malah apa yang berlaku di KKB melihat keretakan berlaku di dalam Perikatan Nasional. Malang bertimpa-timpa buat bersatu selepas 5 ahli parlimen bersatu menyokong Perdana Menteri 10 yang membuat PAS berang. Kerusi Ishan diberikan kepada bersatu terlepas begitu sahaja kepada kerajaan perpaduan. Lebih membuat bersatu tertekan pengaruh mereka di Sabah. Kehadiran Muhyiddin dan Hamzah kali ini tidak disambut Ketua Menteri Haji Jinor dan Masidi Manjun yang merupakan tulang belakang pengaruh bersatu di Sabah. Di ruangan komen rata-rata rakyat Sabah mencemuh bersatu dengan mengatakan no bersatu, now kami JRS. Kini bersatu hanya bergantung kepada Ronald Kiandi yang tidak mempunyai pengaruh di mata rakyat Sabah. Berdasarkan perkembangan semasa PRN tahun depan, bersatu tidak akan dapat memenangi satu kerusi Dewan Undangan Negeri pun di Sabah. Malah pengaruh parti itu semakin lama dilihat semakin hilang terhakis. Tanpa kekuatan kuasa politik dan sumber keuangan, sangat sukar untuk bersatu terus menguasai Sabah. Mereka dulu hebat kerana Muhyiddin ketika itu adalah Perdana Menteri. Sebagai pemerhati politik, setiap yang berlaku tidak berlaku tanpa sebab. Ia seperti daun bergoyang kerana ada angin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.